Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya, soalan 2. Tan Sri Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat kerana tanya soalan berkaitan dengan penyakit tuberkulosis di negeri Sabah. Bilangan kes TB yang dilaporkan di Sabah telah meningkat daripada 3,728 kes pada tahun 2010 kepada 4,464 kes pada tahun 2015. Ini adalah satu peningkatan sebanyak 19,7% di dalam 5 tahun dan 30% daripada jumlah kes yang dilaporkan ada di dalam kalangan bukan warga negara. Dan pada tahun 2016 sampai bulan Jun tahun ini, sejumlah 2,432 kes telah dilaporkan di negeri Sabah. Tan Sri Yang Dipertua, peningkatan kes TB ini adalah hasil daripada usaha gigih yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Kesihatan Negeri Johor Sabah dalam pengesanan kes-kes baru. Aktiviti pengesanan kes TB adalah melalui beberapa program saringan pesakit yang bersimptomatik, yang mempunyai kontak kepada pesakit TB dan golongan yang mempunyai berisiko tinggi. Dan melalui aktiviti ini, bilangan pesakit yang disaring untuk penyakit TB telah meningkat daripada 35,000 pada tahun 2010 kepada 113,000 pada tahun 2015. Dan peningkatan ini telah membantu kementerian untuk mengesan kes-kes baru dan ini ialah sebab mengapa kita nampak jumlah kes yang dilaporkan ialah lebih tinggi. Dan kementerian telah meningkatkan usaha saringan ini melalui pelbagai jenis langkah. Salah satu daripadanya ialah pada masa sekarang selain daripada kemudahan-kemudahan kesihatan yang ada di negeri Sabah daripada hospital, klinik dan klinik desa, kita telah menambahkan kemudahan dengan membekalkan satu mobile X-ray bus yang pergi ke beberapa tempat pendalaman di dalam kawasan negeri Sabah untuk membantu di dalam proses saringan dan pengesanan dan tambahan unit X-ray telah diletakkan di dalam komuniti beberapa kemudahan kesihatan. Dan selain daripada itu, kita telah meningkatkan mutu cara pemeriksaan melalui mikroskopi yang dijalankan oleh klinik-klinik kesihatan di negeri Sabah untuk membantu pegawai-pegawai kita mengesan TB secara lebih senang. Dan melalui aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan ini, jumlah kes ini telah tambah kerana kerajaan telah berjaya untuk mengesan kes-kes yang sebelumnya mungkin tidak dikesan. Terima kasih. Sandakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Ini Datuk Menteri ya. Soalan saya, tadi Menteri ada menjawab dengan perinci apa langkah-langkah yang telah diambil. Tetapi masalahnya ini beberapa tahun ini, setiap tahun ini TB cases di Sabah yang meningkat. Walaupun kementerian sudah mengambil langkah bagaimana mengkawal ini. Jadi saya punya pandangan, saya tidak tahu kementerian menteri setuju atau tidak. Salah satu perkara yang ini, ya sebab peruntukan tidak mencukupi untuk melengkap kita punya fasiliti hospital. Seperti yang saya sudah ujar dalam saya punya peringkat dasar, Santakan Ken Hospital. Masalah-masalah begitu banyak. Operasi theater 2 tahun belum lagi siap. Lift 3 pun baru pasang 1. Ambulans baru ada 1 muli jalan. Sebagai ini punya itu sebab tidak ada peruntukan yang turun untuk memperbaiki atau meningkat kita fasiliti. Jadi soalan saya juga, tahun 2017 kita nampak Kementerian Kesihatan ada 2.5 bilion peruntukan. Jadi berapakah ada agi kepada Sabah khasnya Sandakan? Sekian, terima kasih.
Tan Sri Yang Dipertua, soalan ini secara langsung tidak berkaitan dengan penyakit TB dan kemudahan yang telah disediakan di negeri Sabah untuk membuat saringan terhadap penyakit TB. Walaupun secara lebih menyeluruh, Kementerian memberi tumpuan kepada semua negeri di dalam meningkatkan kemudahan perkhidmatan kesihatan yang tersedia ada, termasuk negeri Sabah, dan saya akan memberi butiran mungkin pada masa jawatan kuasa berkaitan dengan jumlah hospital dan klinik-klinik yang akan mendapat peruntukan pada tahun ini dan berapa keperatusan yang diberi kepada negeri Sabah. Di dalam perkara meningkatkan, banyak yang kemudahan kita dah tambah di negeri Sabah dan ini adalah satu proses yang berterusan. Saya menerima hakikat bahawa ada kekurangan-kekurangan di beberapa kemudahan yang ada. Itu bukan saja ada di dalam negeri Sabah, tetapi di dalam negeri-negeri yang lain pun ada masalah itu juga. Dan kerana ini ialah peruntukan yang diterima oleh kementerian, kita kena mengagihkan kepada seluruh negara, kepada lebih daripada 3,000 klinik dan 148 hospital, dan keperluan-keperluan memang tinggi, dan jumlah pesakit yang datang kepada kemudahan kesihatan banyak, dan negeri Sabah ditambah dengan isu warga tak asing yang ada di dalam, khususnya di kawasan timur Sabah, di mana hospital daripada Santangkan ke Sempurna kita dihadapi dengan isu ini, di mana satu jumlah daripada mereka yang datang untuk menggunakan kemudahan kita ialah mereka yang datang warga asing, dan kita menghadapi semua isu ini dan cuba menyelesaikan ini secara berapa banyak yang boleh dengan peruntukan tersedia ada yang telah dibekalkan oleh kerajaan kepada kementerian. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Persoalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, rentetan daripada persoalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Sendaka ini, menyedari hakikat bahawa penambahan pesakit dalam tuberculosis ini di peringkat negeri Sabah amat ketara. Berapa jumlah daripada pesakit ini yang telah membawa maut. Di samping itu, kedua, persoalan dia menyedari hakikat ada penambahan pesakit, peningkatan dia. Juga persoalan dari segi kemudahan di peringkat negeri Sabah ni. Ini yang membimbangkan saya. Sedar tak Yang Berhormat Menteri, saya tahu keperluan dia amat mendesak di semua-semua kawasan. Tapi kita juga menyedari hakikat, khususnya kemudahan kesihatan di peringkat luar bandar ni amat mendesak sangat. Saya bagi contoh macam di Tawau. Tawau merupakan satu pusat hospital yang menjadi kawasan untuk feeder kepada hospital Sempurna, Kunak, Lahad Datu yang berhampiran. Dan bila mana spesialis tak mencukupi, bawa ke Tawau. Dan di Tawau pula, kalau tidak ada kepakaran yang mencukupi, bawa ke Kota Kinabalu. Saya dipahamkan, di Tawau contohnya, bila ada pesakit tak tahu tuberculosis ke ataupun berbagai pesakit yang terpaksa tak mampu nak dirawat di Tawau, hantar ke Kota Kinabalu. Dan keadaan pada hari ini, hospital itu tidak mampu nak bawa pesakit daripada Tawau ke Kota Kinabalu pun untuk mendapat rawatan. Dan saya dipahamkan hospital ini berhutang 100,000 lebih. Oleh kerana tidak ada kewangan mencukupi untuk membawa pesakit. Dan ini membabitkan tentang nyawa manusia. Ya, saya ingat, saya harap sungguh, walaupun terdesak sangat, keperluan ini merata di seluruh negara. Di Semenanjung ni banyak kemudahan, kalaupun tidak swasta ada, ya, klinik-klinik satu Malaysia pun agak ramai banyak. Tapi di Sabah dan di Sarawak ni agak jauh terpincil. Kalau ada hospital yang seperti di Tawau, jarak jauh dia, 1.5 hours. Kalau ada yang heart attack on the way, memang dengan izin, dah pun meninggal dunia. Ada kes seumpama itu. Jadi saya berharap sungguh keprihatinan ya, pihak Kementerian Kesihatan, khususnya di luar bandar ini, khususnya di Sabah, akan dapat perhatian yang lebih daripada pihak kerajaan pusat. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Seperti Ahli Yang Berhormat pun bermaklum bahawa pada satu ketika dahulu kita telah membuat lawatan kepada Tawau termasuk ke Sempurna dan kepada pulau-pulau yang berhampiran dengan Sempurna.
dan kemudahan-kemudahan kesihatan yang telah disediakan. Contoh, di dalam kawasan sempurna, di dalam satu pulau kita telah menyediakan satu klinik kesihatan yang begitu cantik. Walaupun jumlah penduduk yang ada di sini tak berapa banyak, dan pada masa ketika lawatan saya pun telah memberitahu Ahli Yang Berhormat sebagai ahli parlimen kawasan itu bahawa ada kebolehan untuk meningkatkan lagi peluang-peluang perkhidmatan yang boleh disampaikan di kemudahan yang telah disediakan. Untuk meningkatkan mutu perkhidmatan di Hospital Tahau pada tahun 2016 dan tahun 2017, Kementerian telah memberi peruntukan khusus kerana di dalam lawatan saya, lawatan Ketua Negara, kita telah mengenal pasti beberapa kekurangan yang kena dinaik taraf, dan peruntukan ini disediakan supaya keperluan yang ada di negara di Hospital Tawau ini dipertingkatkan secara berfasah untuk menunaikan keperluan ini, dan Kementerian sedang mengambil semua langkah-langkah yang boleh untuk meningkatkan jumlah doktor pakar yang ditempatkan di Hospital Tawau ini berlaku secara berterusan, tetapi kadang-kadang doktor meletakkan jawatan atau akibat daripada kenaikan pangkat mereka dipindah kepada kawasan yang lain. Perkara-perkara itu ialah satu yang berlaku secara biasa di dalam sistem. Dengan mengambil kira semua kekangan ini, tujuan kementerian ialah untuk memastikan bahawa perkhidmatan di Sabah meningkatkan supaya mutunya secara bersama dapat yang ada di dalam semenanjung Malaysia. Terima kasih. Kota Samaran. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya bersetuju dengan pendapat ataupun kenyataan YB Sempurna tadi, dan saya merasakan penyakit TB ini bukan saja menular di Sabah tapi juga di Sarawak. Soalan tambahan saya, apakah badan-badan bukan kerajaan yang telah menjalin kerjasama dengan pihak kementerian dalam membantras penyakit TB ini daripada menular, dan apakah usaha yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk menarik lebih banyak badan-badan bukan kerajaan untuk turut serta dalam kerjasama ini? Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, kerjasama dengan pihak-pihak sukarelawan seperti Malaysian Tuberculosis Society ialah satu perkara yang dibuat secara berterusan. Kementerian mempunyai perhubungan yang begitu baik dengan semua NGO yang melibatkan diri di dalam aktiviti ini, dan apa yang kita mengharapkan kepada mereka ialah mereka meningkatkan kesedaran di dalam kalangan rakyat supaya lebih banyak orang akan datang untuk mendapat saringan kalau mereka ada simptom-simptom atau tanda-tanda yang menunjukkan bahawa ada kemungkinan mereka ada penyakit TB. Saya mau menjelaskan satu perkara. Peningkatan kes TB ialah satu isu yang bukan terhad kepada negara kita saja. Ini ialah satu isu global. Baru-baru di dalam 20 tahun yang baru, jumlah kes di seluruh negara di dalam dunia ini sudah meningkat. Di dalam mengambil kira perkara ini, kita bertuah di dalam negara kita, di dalam Malaysia kita mempunyai satu sistem yang begitu terancang untuk membuat saringan dan memberi rawatan. Contohnya, sistem untuk mengawal TB ialah di dalam beberapa peringkat, daripada kementerian, di peringkat negeri, di peringkat daerah, sampai ke klinik-klinik di peringkat akar umbi, termasuk klinik kesihatan dan klinik desa. Dan kita mempunyai pegawai-pegawai yang telah dilatih, mempunyai kemahiran untuk membuat saringan. Kemudahan-kemudahan disediakan di banyak daripada tempat-tempat ini, termasuk klinik-klinik kesihatan di mana ada kemudahan X-ray. Dan kebolehan untuk membuat pemeriksaan kahak contohnya, dan pada tahun yang lalu kita dah berjaya untuk buat pemeriksaan kahak kepada lebih daripada 500,000 rakyat Malaysia. Dan ini ialah cuma kelebihan yang kita ada di dalam negara kita, kerana ada kemudahan yang begitu berluas, ada mereka yang mempunyai kemahiran yang begitu banyak,
dan itu yang membolehkan kita menjalankan saringan kepada satu jumlah rakyat yang begitu besar. Ini tidak boleh dilakukan di negara-negara yang lain yang tidak mempunyai kemudahan-kemudahan makan ini. Dan ini adalah satu contoh di mana perkembangan perubatan di dalam negara kita kerana sudah mencapai satu tahap yang begitu tinggi, kita dah meningkatkan saringan. Dan kalau meningkatkan saringan, jumlah kes yang boleh dikesan ini meningkat, dan itu perkara yang baik. Walaupun nampak jumlah kes naik, tetapi itu bermaksud kes yang tidak dirawati akan kurang dan ia akan mengurangkan jumlah kes yang ada di dalam masyarakat. Terima kasih.